A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama kembali di dalam sesi tadabbur harian pada hari ini. Kemaafan diminta kerana sebelum daripada ni ada masalah sikit. InsyaAllah hari ini kita bersama-sama di muka surat yang ke-289 289 insyaAllah, di mana kita akan lihat pada hari ini, pada sesi ini, surah Isra ayat 67 sehingga ayat 75 insyaAllah. Ayat 67 sehingga ayat 75. Jadi insyaAllah seperti biasa kita mulakan hari ini sesi kita ini dengan memohon respon daripada semua yang berada bersama dengan kita pada pagi ini, sama ada suara dan juga gambar cantik ataupun tak cantik insyaAllah kan. Tolong beri feedback lah insyaAllah. Dan yang keduanya, Alhamdulillah, terima kasih. Dan yang keduanya ialah diharapnya kepada sesiapa yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, supaya kita dapat sama-sama mentadabbur muka surat ini, iaitu muka surat 289 kita pada kali ini insyaAllah. Moga-moga kita mendapat manfaat yang terbaik, yang maksimal insyaAllah dengan usaha kita ini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al insanu kafura. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hari ini kita akan baca sambungan daripada apa yang Allah Ta'ala ceritakan sebelum daripada ni, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum daripada ni, iaitu ayat yang ke 66 Allah Ta'ala ceritakan tentang Allah Ta'ala ni yuzji, iaitu Allah Ta'ala lah yang menolak, yang mempergerakkan perahu di lautan tu untuk kita semua, supaya Allah Ta'ala beri kemudahan. Itu adalah supaya manusia ini akan dapat mencari kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sangat-sangat rahim dengan manusia, sangat-sangat sayang kepada manusia. Dia nak berikan kepada manusia ni kemudahan dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala jadikan laut, sehingga laut itu mudah kita tu menerobohkan. Kalaulah daratan memerlukan kepada roda dan sebagainya kan, tapi laut ni dia hanya membelah laut itu kan. Jadi kita kata belah lah dalam bahasa Melayu kan. Jadi dalam ayat ni pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun sebutlah kan, Allah Ta'ala dah sayang kepada manusia, dah beri macam-macam kepada manusia, mudahkan perjalanan perahu, kapal dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini dalam ayat ni pada kali ni ialah wa iza massakumud durru. Sekarang tiba-tiba terjadilah sebagaimana, iaitu terjadilah gelombang ke apa-apa di laut ni kan. Jadi kalau laut ni mudah berjalan, tapi ada masalahnya pula, iaitu boleh tenggelam, boleh lemas dan sebagainya. Orang tak lemas atas darat ni kan, lemas darat ni lemas lain kan, lemas udara tak ada dan sebagainya. Tapi di laut ni kan jatuh dalam air pula, lemas pula. Ataupun jadi sebab itulah manusia itu takut bila gelombang besar, takut kapal ni terbalik, perahu terbalik dan sebagainya. Jadi Allah SWT sebut wa iza massakumud durru, iaitu perkara-perkara yang buruk, perkara yang mereka tak suka, yang memudaratkan kepada mereka, terkena kepada mereka fil bahri, di dalam laut tu. Pada masa tu kalau terkena macam tu, apa-apa kepada mereka, dhalla man tad'una illa iyyah. Pada masa tu kalaulah manusia ni dah terkena gelombang, dah kena apa ni, mereka dah takut kapal mereka nak jatuh, nak apa, bukan kapal terbang, kapal nak terbalik kan, nak tenggelam, maka pada masa tu dhalla tu maknanya hilang, maknanya hilanglah, ghaba dalam bahasa Arab. Dhalla tu bukan sesat situ, tapi maksudnya ialah hilanglah semua apa-apa yang mereka sembah selain daripada Allah tu. Maknanya kalau sebelum daripada ni mereka sembah lah, kalau zaman Nabi tu Lata, Uzzanya, berhala-berhala, pada masa tu mereka tak akan ada dah berhala-berhala. Mereka tahu berhala pun tak terbuka semua kan pada masa tu kan, bahawa yang mereka balik semua kepada Tuhan. Jadi kalau kita pada hari ini naik kapal terbang kan, kalau kapal terbang tu dah goncang, dah berlaku takut jatuh, maka baru jatuh saja kan. 2-3 hari lepas kan di negeri China kan, lebih daripada 100 orang kapal terbang. Jadi maknanya kan kapal terbang boleh jatuh, lagi mudah jatuh kan.
laju terbang tapi mudah jatuh. Jadi maknanya di sini ialah pada ketika jatuh ni, manusia pada masa tu dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, hilang semua benda yang disembah-sembah selain daripada Allah tu. Falamma, tetapi kalaulah Allah Ta'ala selamatkan mereka, Allah Ta'ala kata falamma najjakum ilal barri, ke daratan, maknanya mereka selamat balik ke daratan balik, a'radtum, kamu lupa balik, berpaling, maknanya a'radtum, kamu berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak nak ikut hidayah, tak nak ikut. Jadi kemudian wa kanal insanu kafura, sebab tu Allah Ta'ala kata manusia ni sangat-sangat kafur ni melampau-lampau, dia tidak berterima kasih. Kafur asal makna tidak berterima kasih, bukan kufur. Kalau kufur tu maknanya memang yang sangat-sangat lagi lah tidak berterima kasih tu, orang-orang yang kafir tu. Sebab tak berterima kasih, Allah Ta'ala dah beri dia macam-macam tapi dia tak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga lupa apa yang patut disebut. Jadi ayat ini disebutkan lah, ada kaitannya dengan seorang sahabat Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal semasa ni diceritakan oleh ulama tafsir berkenaan dengan perkara ni. Ikrimah ni apabila berlaku pembukaan kota Mekah, maka orang-orang yang dulu jahat dan perangai dan sebagainya, Abu Sufyan memang berada di Mekah tak lari, tapi Ikrimah dia lari, dia cuba lari, dia nak pergi ke Habasyah, di seberang laut jadi dia pergi ke Jeddah, daripada Jeddah tu naik kapal untuk seberang pergi ke sebelah sana tu. Kalau Laut Merah kita tengok peta kan, maka dia akan pergi ke seberang nak pergi ke Habasyah lah. Sampai di tengah laut ni apa terjadi, iaitu gelombang besar kan, gelombang besar, ributnya dan sebagainya. Jadi semua takut dalam tu. Jadi pada masa tu dia ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Taala selamatkan. Jadi kalau dia kata kalaulah Allah Taala selamatkan dia, maka dia nak balik, nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak Islam lah kan. Akhirnya Allah Taala selamatkan dia, jadi dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia masuk Islam, dan sangat-sangat baiklah Islam ni selepas benda tu kan. Anak kepada Abu Jahal, kalau kita kira kan, ayah ni memanglah kan dah mati dalam peperangan Badar sana. Jadi Ikrimah ni memanglah dia jahat dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Ahzab, tapi bila zaman sampai Fathu Mekah, maka dia telah masuk Islam selepas kerana peristiwa tu. Jadi samalah apa yang berlaku kat sini kan. Alhamdulillah dia tak jadilah, dia tak a'radtum, bila diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak lari daripada tu. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-68, kita tengok afa amintum, Allah Taala kata afa amintum, adakah kamu rasa selamat? Okey, sekarang kamu pergi ke darat, sampai ke darat, adakah kamu rasa selamat dengan darat ni, dengan kita kan, kita tengok kan makna daratan ni, rasa selamat ke manusia ni? An yakhsifa bikum janibal barri, Allah Ta'ala kata Allah benamkan yakhsifa ni makna terbuka bumi tu. Jadi sebab tu disebut sini kan janibal barri, al-barri tu daratan, mana janib ni daratan tu, makna bumi ni kalau kita darat lah kan kalau ikut air boleh lemas, tapi kalau darat ni macam mana nak lemas kan? Tak, Allah SWT boleh buka kan janibal bari, sebab tu dia kata janibal bari. Ulama tafsir kata iaitu tepi daratan seolah daratan bila dia terbuka, maka manusia jatuh dalam tu. Maknanya kita kata tertanam lah, termasuk dalam lubang Allah Ta'ala buka kan. Kita tengok kan berlaku kan, sebagaimana berlaku kepada Qarun, Allah Subhanahu Ta'ala kan benamkan Qarun. Kemudian sebagaimana kita tengok kan berlaku dalam kita tengok gempa bumi kan, bumi terbelah dan sebagainya kan, manusia tercampur dalam tu. Jadi sebab tu disebutnya janibal barri, kamu selamat, kamu rasa selamat kan kalau Allah Ta'ala nak campurkan masuk dalam benamkan kamu, tanam termasuk dalam dalam bumi tu. Ataupun Allah Ta'ala kata yursila alaikum hasiba, ataupun Allah Ta'ala boleh hantar kepada hasiba. Hasiba ni ialah batu-batu yang kecil tu yang jatuh ke atas kamu kan. Jadi perkara ni berlaku sebagaimana contohnya kepada Abrahah dengan gajah-gajahnya kan, mati semua kan dengan batu-batu yang kecil je kan. Ataupun yang berlaku kepada kaum Nabi Lut alaihi salam, sebelum daripada Abrahah ni kan, mati semua kan dengan batu-batu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala boleh kirimkan batu-batu tu daripada langit, hasiba. Kemudian summala tajidu lakum wakila, dan kemudian kalau Allah Taala buat macam tu, kamu tak akan ada lagi wakil selain daripada Allah. Wakil ni maksudnya ialah hafiz, maknanya iaitu penjaga yang dapat memelihara kamu daripada perkara-perkara tersebut. Jadi maknanya sekarang ni kamu lari ke mana? Kamu lari ke laut, Allah Taala boleh turunkan azabnya di laut. Kamu lari ke darat, Allah Ta'ala boleh, sebagaimana berlaku kepada Qarun. Bagaimana, di mana lagi kamu nak lari kalau ikutnya kan maknanya kamu tak dapat lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut lagi selepas daripada tu, apa dia?
amintum, ataupun kamu rasa selamat. Selamat macam mana? An yu'idakum fihi taratan ukhra, Allah Ta'ala kembalikan semula kepada laut. Fihi situ ialah makna ke laut, balik semula ke laut. Minta maaf ayat sekarang ayat yang ke 69 69, iaitu Allah Ta'ala balikkan semula kamu kepada fihi taratan ukhra, kepada laut sekali lagi. Sebab apa? Adalah sebab mungkin kamu tak boleh berada di darat, kamu pergi ke laut semula kan. Tengok kita sekarang kan, maknanya kan kadang-kadang manusia lari daripada satu tempat terpaksa melalui laut ataupun udara lah sekarang ni kan. Allah SWT tak sebutlah udara sini kan, sebab kalau sebut udara pelik pula macam mana kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala sebut sini kan lah, maknanya Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala boleh kembalikan kamu semula kan. Kamu takut ke darat ni kan, kamu lari ke laut, kemudian taratan ukhra sekali lagi, fayursila alaikum qasifan, dan kemudian bila kamu masuk ke laut, Allah Ta'ala kirimkan pula perkara lain pula. Apa tu qasifan? Qasifan tu ialah angin ribut yang sangat kuat. Jadi dah boleh pula kan tenggelam pula. Minar rih, iaitu angin, fayughriqakum bima kafartum, maka kamu akan ditenggelamkan, akan dilemaskan. Fayughriqakum, kamu akan dilemaskan bima kafartum, disebabkan oleh kekufuran kamu. Maknanya Allah SWT tak zalim. Allah Ta'ala kenakan makna sekarang ni. Jadi kita ceritakan sini, Allah Ta'ala ceritakan semua sini, azab-azab yang mungkin terkena kepada kamu. Jadi erti nak cerita, kamu nak lari ke mana sebenarnya manusia? Kamu nak lari ke mana? Kamu lari ke sini, Allah Ta'ala boleh kenakan macam-macam semua. Kamu lari ke gunung, kamu lari ke sini. Tengokkan umat-umat terdahulu tak ada yang boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itulah, wahai orang-orang Quraisy, orang-orang menolak agama, menolak Islam, kamu jangan rasa selamat. Summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'ah. Dan kemudian Allah SWT kata, selepas daripada itu, selepas tu, la tajidu, kamu tak akan dapati, lakum alaina, untuk kamu ke atas kami, Allah Ta'ala kata, iaitu maknanya tabi'ah. Tabi'ah ni ialah maknanya yang boleh membalas, yang boleh, kalau ikutnya, kalau Melayu, kalau kita kata manusia kan, membalas dendam. Maknanya akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu buat macam ni? Itu kalau manusia kalau manusia, kenapa buat macam ni pada dia? Kenapa buat pada dia macam ni? Maknanya Allah SWT sebutkan, tak ada yang akan boleh jadi tabi', maknanya terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak hukum kamu, tak ada benda yang boleh jadi tabi' untuk kamu. Tabi' maknanya yang akan mempersoalkan untuk wakil kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa lagi yang boleh nak tanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kenapa dikenakan macam ni? Tak ada. Kamu jangan harapkan. Jangan kamu rasa bahawa Allah ini boleh dipersoalkan, Allah Ta'ala maha adil. Apabila Allah Ta'ala kenakan kepada kamu adalah kesalahan kamu, sebab itulah Allah Ta'ala kata, maka dia boleh buat macam-macam kepada kamu. Jadi kamu kena ingat kan, tak ada benda lagi yang akan boleh menjadi tabi'. Jadi Allah Ta'ala kata itu, summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'ah. Dengan apa yang Allah Ta'ala kenakan kepada kamu, kamu jangan harap akan ada apa-apa yang boleh kamu harapkan untuk bertanya, mempertanggungjawabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, habis itu kita masuk kepada ayat yang ke-70 insya-Allah, iaitu sekarang Allah Ta'ala berpindah kita ni kepada ceritakan tentang bagaimana mulianya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia ni, kepada jenis manusia, tak kira kafir ke Islam ke apa. Allah Ta'ala kata, walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah karramna, kami memuliakan Bani Adam ni, anak-anak Adam ni, manusia lah mana kan, iaitu dengan apa? Allah Ta'ala sebut situ kan. Jadi kalau ikut tambah banyak lagi kan, iaitu dia boleh dapat ilmu sebagaimana disebut, Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, dia ni boleh bercakap. Sebab tu manusia ni kita panggil dia haiwanun natik, manusia yang boleh bercakap. Tengokkan bahasa dia, berapa ratus bahasa atas dunia ni kan ada, boleh bercakap macam-macam, boleh belajar macam-macam kan, ilmu. Kemudian dia ni adalah makhluk yang paling cantik kan, pertengahan tak begini, tak melampau begini dan sebagainya kan. Dan kemudian tu manusia ni Allah Ta'ala beri kemuliaan, badan dia ni suci, selepas daripada dia mati kan, dia tak adalah makna kita kata macam bangkai binatang yang tak disembelih, tak kan, manusia ni suci kan, walaupun selepas mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut itulah mereka karramna. Allah Ta'ala kata walaqad karramna Bani Adam, anak-anak Adam ni. Dan kemudian Allah Ta'ala kata wa hamalnahum fil barri wal bahri. Hamalna maknanya kalau perempuan tu kita hamil, maknanya apa? Iaitu dibawa ke mana-mana, menanggung, membawa, gitu kita katakan. Jadi Allah SWT sebut sini kan, kalau kata bahasa Melayu dukung, mendukung ke mana-mana bawa kan. Jadi Allah Ta'ala tengok kan, mudahkan kita ni, hamalnahum, Allah Ta'ala beri kepada kita ni mudah untuk apa? Fil barri, di daratan.
Kemudian tu wal bahri, di lautan. Di lautan Allah Ta'ala beri terapung, boleh gunakan kapal. Di daratan binatang-binatang semua tunduk kepada kita semua kan. Iaitu tak kira kalau zaman dulu kan untanya apa semua kan, semua binatang itu tunduk kepada manusia. Boleh digunakan untuk menunggang maknanya. Kalau hari ni tengok boleh tunggang sini, boleh naik kereta, boleh naik kapal terbang pula, naik roket pula, semua sekali macam-macam. Itu semua Allah Ta'ala beri mudahkan. Kemudahan Allah. Wa hamalnahum, kami bawa dia. Jadi Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala, sebab itulah kita baca doa kan, subhanallazi sakhkhara lana haza kan. Allah Ta'ala yang menundukkan benda ni kan, menundukkan kapal, menundukkan binatang, menundukkan kenderaan dan sebagainya ya. Allah Ta'ala yang menundukkan. Jadi Allah Ta'ala kata wa hamalnahum, dan kami bawakan, dokong dia kan, maknanya boleh mereka ni menaiki fil barri wal bahri, di lautan, di daratan, di lautan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan kepada mereka makanan yang baik-baik kan. Tengok kan, makanan manusia duduk atas mana? Kita kata duduk atas meja kan, tapi tengok kan, dimasaknya, bersihnya gini. Tengok binatang makan apa? Makan rumput kan. Rumput tu atas tempat mereka pijak, tempat itulah mereka makan. Tengok kan, pokok itulah mereka makan kan. Tak berubah-ubah, macam itulah mereka makan kan. Manusia ni kan berubah macam-macam kan. Oh ni boring yang ni makan yang ni, oh ni boleh ni masak yang ni, macam-macam kita ada kan. Itu thayyibat semua insya-Allah kan. Thayyibat semua yang halal yang halal, yang thayyibat. Kemudian wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kemudian Allah Ta'ala katakan, dan kemudian kami lebihkan pula, dia kata, di atas kebanyakan daripada apa-apa mimman khalaqna, daripada ciptaan kami yang lain. Maknanya apa? Contohnya binatang ke, tumbuhan ke, kami lebihkan. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebutkan dua perkara, kata ulama tafsir. Yang pertama sekali ialah takrim, dia panggil, iaitu memuliakan, menggunakan perkataan takrim. Yang kedua tafdil. Tafdil tu maknanya memuliakan juga, melebihkan juga kan. Tapi ada setengah ulama seperti Al-Alusi, ahli-ahli tafsir, Qurtubi, Ibnu Katsir dan juga lain-lain memberi, setengah daripada mereka ni disebutkan ulama tafsir ini menyebutkan bahawa ada perbezaan di antara takrim dan juga tafdil. Ada yang kata takrim, Allah Ta'ala sebutkan karramna tu makna takrim, iaitu takrim ni ialah Allah Ta'ala muliakan dari sudut kejadian-kejadian fizikal. Kejadian fizikal maknanya iaitu inilah kejadian manusia ni kan, dengan hidungnya, dengan matanya, kelebihan-kelebihan ni. Tetapi bila tafdil, ulama tafsir kata maksudnya ialah kelebihan-kelebihan akhlaki, iaitu maknanya perlakuan-perlakuan mereka yang Allah Ta'ala berikan sehingga mereka ni dapat belajar, kemudian belajar Islam, kemudian mereka ni dapat beriman, kemudian dapat ni kan. Tapi kalau binatang-binatang tak ada benda-benda ni semua, pokok-pokok tak ada benda-benda ni semua, Allah Ta'ala. Jadi di atas pilihan Allah itulah maka akhirnya ada manusia yang jadi memilih kebaikan, sebagaimana kita, alhamdulillah kan. Seterusnya insya-Allah ayat yang ke-71 ayat 71 kita tengokkan Allah SWT sebut lagi, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, pada hari, ingatlah, tapi ingat pada hari nanti Allah Ta'ala akan kami seru kulla unasin, semua manusia, iaitu hari kiamat, bi imamihim. Maksud imam sini ialah, ada pendapat kata iaitu Allah Ta'ala akan panggil mengikut nabi-nabi mereka. Ini pengikut nabi ni datang, umat nabi ni datang, umat nabi ni datang. Ada yang kata imam sini maksudnya ialah kitab mereka, iaitu kitab yang menuliskan amalan-amalan mereka. Jadi itu adalah benda ni, inilah pandangan ulama lah kan. Tapi semua kan akan dipanggil mengikut sama ada nabi-nabi mereka, ataupun dipanggil mengikut kitab-kitab amalan mereka. Orang yang baik akan dipanggil dengan panggilan yang baik, sahibul khair, sahibul syar, Allah Ta'ala akan panggil. Jadi Allah Ta'ala kata faman utiya kitabahu biyaminih, sesiapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, kemuliaan faulaika yaqra'una kitabahum, mereka akan baca kitab mereka. Baca, orang lain tak baca ke? Kalau kejahatan tak baca ke? Allah Ta'ala sebut sini, orang-orang yang baik ni akan, dia suka gembira, maksud sini iaitu gembira nak baca tu, dan dia nak, kalau boleh nak tunjuk supaya orang dengar kan apa yang dituliskan dalam kitab-kitab yang baik lah, tentang amalan-amalan mereka yang baik. Mereka nak mereka baca dengan suara, dan sukanya, gembira ni. Sebab apa? Seolah-olah macam orang dapat rizat tu kan. Tapi of course lah, lebih daripada tu lagi, sebab dia dapat sekarang ni kan, ketika nak selamat kan, Allah Ta'ala nak selamatkan. Jadi Allah Ta'ala kata mereka akan baca, faulaika yaqra'una kitabahum, mereka akan baca dengan gembiranya dan nak supaya orang dengar. Wala yuzlamuna fatila, Allah Ta'ala kata mereka ni tidak akan dizalimi. Maknanya kalau buat walaupun kecil, fatila ni ialah kalau kita ambil biji tamar tu kan, biji tamar bukan buah tamar,
sebiji buah tamar, dalam tu ada biji dia kan, biji dia tengah-tengah biji dia tu kan, tengah-tengah dia ada satu urat tengah tu kan, itu nama dia fatil. Satu iaitu dalam bahasa Arab fatil, bila sebut fatil ni ialah nak sebutkan satu benda yang kecil lah kan. Kadang-kadang dia gunakan zarah, kadang-kadang dia gunakan fatil. Satu benda yang kecil tu kan, urat yang kecil kan, bukan kulit tu. Kalau kulit kepada biji tamar dalam tu, itu ada nama lain. Ini nama dia yang urat satu kecil yang tengah-tengah tu kan, pada biji kecil tu. Saya pun tak sempat bawa kan, kalau saya ambil tamar tu elok tak ada, fatil, itu fatil. Jadi nak kata Allah Ta'ala takkan zalimi manusia ni walaupun sedikit, walaupun fatil. Kemudian dalam ayat 72 Allah Ta'ala kata wa man kana fi hazihi a'ma, atas dunia. Kalau seorang tu fi hazihi, fi hazihi ni maknanya ialah di atas dunia ni lah, ni di atas dunia, semasa atas dunia ni, a'ma dia ni ialah buta. Maknanya buta sini bukan buta mata, kalau buta mata kesian orang yang buta kan, tapi maksud buta sini ialah buta hati. Allah Ta'ala kata siapa-siapa yang atas dunia ni, fi hazihi, di atas dunia ini, a'ma dia dibuta, fa huwa fil akhirati a'ma. Allah Ta'ala kata kalau di akhirat nanti dia akan jadi lebih buta lagi. Maknanya itu adalah balasan. Makna katakan buta, maknanya bukan tak nampak syurga, tak nampak, maknanya Allah Ta'ala sebut dahsyat ni lah maknanya. Allah Ta'ala akan beri kedahsyatan kepada mereka, wa adallu sabila, dan akan lebih sesat lagi jalannya. Maknanya ialah tak nampak jalan nak selamat dah. Kalau atas dunia ni dia tak nampak, tak boleh tengok benda-benda yang benar tu, maka nanti akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan beri nampak kepada dia. Jadi itu adalah balasan yang semua kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala jauhkan daripada perkara-perkara ini. Seterusnya kita tengok insya-Allah ayat yang ke 73. Ayat 73 insya-Allah, ayat 73. Allah SWT kata wa in kadu la yaftinunak anil ladzi auhayna ilaika litaftariya alaina ghairah. Jadi kita tengok ayat 73 ni. Ayat 73 ni ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kan, hampir-hampirlah, wa in kadu, hampir-hampirlah, la yaftinunaka anil ladzi auhayna ilaik, iaitu orang kafir ni. Kita Allah Ta'ala sebut orang kafir ni kan, mereka ni berusaha kan, dikatakan apa ni kan, dikatakan orang kafir ni oleh kerana Nabi ni tertekan di Mekah ni kan. Maksudnya apa kan, ajak kepada Islam mereka tak nak, ajak kepada agama mereka tak nak, ajak kepada betul mereka tak nak. Akhirnya kadang-kadang Nabi berfikir macam-macam. Lalu tiba-tiba adalah orang kafir ni, si kafir ni datang kepada Nabi membuat tawaran. Tawaran dia apa? Tawaran iaitu antaranya disebutkan oleh ulama tafsir berkenaan dengan ayat ni, iaitu mereka kata, Muhammad beginilah, kita bergila-gila, dia kata. Bergila-gila iaitu sekali kau sembah Tuhan kami, sekali kami akan sembah Tuhan kamu. Jadi maknanya kan Nabi SAW pada masa sampai ada kemungkinan terfikir kan, tapi terfikir bukanlah makna Nabi nak sembah Tuhan mereka, tapi nak seolah-olahnya makna berbuat baik kepada mereka kan, cuba makna ada nak cenderung kepada permintaan mereka tu, iaitu berpura-pura supaya mereka ni ikut Islam ni. Ini adalah benda-benda yang Allah SWT sebut dalam Quran ni, bahawa nak menunjukkan bahawa dia akan berlaku sepanjang zaman ni. Kita tengok pun sekarang kan, kadang-kadang lah ada orang kafir kadang-kadang minta kepada orang Islam, kadang-kadang supaya kita ni melakukan perbuatan-perbuatan yang mana benda tu adalah jelas dari segi agamanya, dari segi Islamnya adalah salah, dari segi Islam salah, benda yang jelas benda yang tak jelas tu cerita lain. Ni cerita benda yang jelas salah kan. Kadang-kadang dia nak ajak kepada orang Islam supaya apa? Supaya mereka akan berlembut juga dengan kita, dan dia minta kita ni berlembut dengan mereka. Jadi Allah SWT sebut ni wa in kadu, Allah Ta'ala hampir-hampir kamu ni la yaftinunak, mereka ni dapat, hampir-hampir mereka ni dapat menfitnahkan kamu. Fitnah ni adalah ujian lah kan, bukannya bukan fitnah, tapi maknanya menggugat kamu ni, anil ladzi auhayna ilaik, daripada apa yang kami wahyukan kepada kamu, iaitu apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada kamu wahai Muhammad ialah begini kan Islam, awak kena buat macam ni, jangan buat macam ni. Tapi kadang-kadang boleh terfikir juga kan, sebab bukan nak kufur, bukan, tapi maksudnya ialah terfikir nak mencari sehingga terlanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata apa tujuan, litaftariya alaina ghairah, supaya mereka ni kan, supaya kamu dapat menyereka-reka lah kan. Maknanya wahyunya begini, kamu boleh lari sedikit daripada wahyu tu.
lari sedikit, litaftari alaina lain daripada apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala nak macam ni, tiba-tiba kamu oleh kerana permintaan mereka, kamu sanggup untuk menggadaikan sedikit, maknanya tidak menceritakan sedikit apa yang Allah Ta'ala nak, begini. Jadi Allah Ta'ala kata, kalaulah macam tu berlaku, kalau macam tu latakhazuka khalila, kalau kamu buat macam tu, mereka kata nescaya mereka ni akan ambil kamu sebagai khalil, sebagai kawan. Maknanya mereka akan berterima kasih lah boleh join kita. Gitulah kan. Kalau kamu ni ikut mereka tu kan, nescaya ikut apa yang mereka minta tu, nescaya mereka akan ambil kamu sebagai khalil. Jadi ada juga yang mengatakan bahawa ayat ni berkaitan dengan satu kaum, iaitu Bani Thaqif yang berada di Taif ni. Dia minta kepada Nabi SAW, adalah permintaan dia, kalau kamu gini, dia kata, maka kami akan bersama dengan kamu. Tetapi Nabi Allah SWT bagi amaran siap-siap sini kan, janganlah kamu, kerana kamu ni nak mencari keredaan mereka, supaya nak dapat berkawan dengan mereka ni akan sayang kepada kamu, maka sehingga kamu ni akan meninggalkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jangan, Allah Ta'ala kata, walaula, Allah Ta'ala, tapi benda ni tak berlaku. Allah Ta'ala sebut saja kan sini kan, ditakuti akan berlaku, dan ditakuti kepada kita juga akan berlaku kemungkinan. Jadi Allah Ta'ala kata, walaula an sabbatnaka, kalaulah tidak kerana kami yang teguhkan, sabbatnakan, teguhkan kamu di atas jalan yang benar, nescaya laqad, kata, kita tarkanu ilaihim, hampir-hampir kamu ni akan tarkanu makna cenderung, tamil kepada mereka, syai'an qalila, sedikit, kemungkinan sedikit kamu akan. Tapi Allah Taala pelihara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala pelihara Nabi kita tetap di atas dan tidak tergugat dengan apa tawaran-tawaran yang telah diberikan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang tidak mau beriman ni kan. Jadi maknanya ialah Islam tak boleh dijual beli kan. Islam mesti sebagaimana yang telah ditetapkan, maka mesti kita berpegang. Kita orang yang diberikan yang mendapat Al-Quran, ummatul Quran, umat Nabi Muhammad SAW, mesti kena berpegang dengan apa yang telah ditetapkan. Ini perkara-perkara yang jelas, perkara-perkara yang confirm. Perkara yang tak jelas, perkara yang ada khilaf ulama, itu cerita lain. Itu cerita lain tu. Kemudian last sekali Allah Ta'ala kata dalam ayat 75, minta maaf, ayat 75, Allah Ta'ala kata, izan la azaknaka. Maksud izan sini ialah mana? Jika sekiranya kamu apa ni? Kamu ikut tadi, kamu cenderung tadi tu. Allah Ta'ala sebut dah bahawa Allah Ta'ala telah sabatna. Kami telah kami telah sabatnaka, teguhkan kamu di atas jalan yang benar. Kalaulah kamu ikut yang tadi tu, ikut permintaan mereka, Allah Ta'ala kata, izan la azaknaka, nescaya kami akan kenakan kepada kamu, rasakan kepada kamu. Azaqah ni makna asalnya rasa, sedikit. La azaknaka ni'fal hayah wa ni'fal mamat. Ni'fal hayah, kelemahan, maknanya kelemahan hidup dunia, dan juga kelemahan hidup akhirat, maknanya ialah balasan seksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan, azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni'fa di sini maksudnya ialah azab dunia, azab akhirat. Allah Ta'ala akan kenakan kalau kamu ikut apa yang mereka nak tu. Kemudian Allah kata, summa la tajidu laka, dan kemudian tidak akan la tajidu laka alaina nasira, kami tak akan tolong kamu lagi. Kami tak akan menjadi penolong kepada kamu, wahai Muhammad, kalau kamu macam tu. Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita semua bahawa jangan sekali-kali kita ditunduk. Kalau tak, sebab itulah Allah Ta'ala akan kenakan azab kepada kita. La azaknak, izan la azaknaka, ini adalah Muhammad ka, tapi juga adalah untuk kamu juga, iaitu kamu semua, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu cenderung kepada orang kafir, kalau kamu ikut apa kehendak mereka sehingga sanggup menggadaikan agama, Allah Ta'ala akan kenakan azab dunia, azab akhirat, dan Allah akan menjadi penolong lagi kepada kita. Setakat itu sajalah, insyaAllah. Jangan lupa insyaAllah bersama-sama lagi kita dalam sesi akan datang, muka surat 290. Setiap hari satu muka surat, insyaAllah kita menghampiri Ramadan. Doakan kita sampai kepada Ramadan, dan insyaAllah semasa Ramadan kita akan terus insyaAllah bersama-sama dengan sesi kita insyaAllah. Jangan lupa untuk share, untuk bagi link kepada kawan-kawan semua, untuk follow, untuk like, dan juga bagi komen insyaAllah, dan juga subscribe. Jangan lupa subscribe insyaAllah bersama dengan kita setiap hari satu muka surat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.